أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وصحبه أجمعين، ويتعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita pada sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengerjakan sembahyang maghrib secara berjemaah, berzikir kepada Allah, menunaikan sembahyang sunat ba'diyah. Seterusnya kita menyambung lagi duduk sementara kita menunggu akan waktu Isya. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang daripada 15 hari, tak sampai 15 hari lagi kita akan menyambut yang disebut sebagai Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan, ketua segala bulan, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka pada bulan Syaban ini diumpamakan kalau traffic light itu, iaitu kalanya warna kuning. Sebelum kalanya merah, maka warna kuning. Supaya apa? Supaya beringat nak masuk kepada penghulu segala bulan, nak masuk kepada bulan yang penuh barakah di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka persiapannya daripada awal. Bahkan persiapan tersebut bermula daripada bulannya Rejab. Bermula daripada Rejab, persiapkan dari sudut ilmunya, dari sudut amalan-amalannya, sebelum daripada kita masuk kepada medan peperangan, iaitu medan dengan amalnya dan sebagainya, kepada Ramadan Al-Mubarak. Maka di antara kesempatan pada malam ini kita tangguh dulu bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah dan kita berkongsi, kita memperingati antara satu sama lain supaya kita masuk pada satu-satu benda, masuk pada satu-satu bulan ataupun masuk kepada hari yang agung. Maka pertama sekali kita mengetahui akan fadilah, kelebihan yang Allah Ta'ala berikan. Seperti mana baru ni kita telah melepasi di antara malam yang agung, malam yang diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pada malam nisfu Sya'ban. Maka pada malam itu masyhur kita pun dengar semua bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan dosa-dosa hamba-Nya. Allah mengampuni akan dosa hamba-hambanya kecuali orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa limusyrikin aw musyahin, orang yang baloh, orang yang tekoh, orang yang suka akan perbalahan. Dia tak baloh tapi dia kita panggil cuangi. Jolo, baloh kawan tu dia pula cuangi. Maka orang-orang sedemikian, golongan-golongan sedemikian, wa na'udzubillah, mudah-mudahan tidak tergolong daripada kita. Cuma untuk memperingat, bahkan mudah-mudahan tak ada balah sama-sama kita, bahkan balah tersebut benda yang simple, benda yang ringan, bahkan balah tersebut lama duduk perih, bukan sehari dua, bukan bertahun-tahun, tak baik, tak damai dan sebagainya. Maka golongan tersebut, baik orang yang tidak beriman, yakni mensyirikkan Allah, ataupun orang yang balah, maka rugi seamat-amat rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitu tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana kita tahu pada malam tersebut malam yang diagungkan, malam yang dimuliakan Allah,
maka di antara malam tersebut hidupkan dengan ibadah. Hidupkan dengan ibadah. Antaranya iaitu banyakkan berdoa kepada Allah, banyakkan istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan katanya ulama tidak dikhususkan apa-apa amalan tersebut. Sini buat gapo je? Malam nisbu. Kuliah Yasin. Nah, masjid ni buat bacaan Yasin 3 kali. Sekali ya? Sekali. Bermaksud apa-apa jua ibadah pada malam tersebut hidupkan. Tak sah duk cara siapa-siapa mari mengajar atas masjid ni lah terutamanya mengatakan bacaan Yasin bid'ah. 3 kali mana Nabi buat, bahkan tak dapat pahala dan sebagainya. Bahkan siapa-siapa hok buat perkara tersebut masuk neraka pula, wa na'udzubillah. Faham? Maka mudah-mudahan tak ada golongan sedemikian, kerana golongan ini penuh kepada kita. Jadi kohos gabuk kepala kita nak buat amal, ulama pilih, ulama susung. Nusantara kita ni, terutama pada tempat kita ni, maka bacaan Yasin itu diambil sempena dengan surah yang agung, jantungnya Al-Quran. Pas pula katanya riwayah, barang siapa yang baca Yasin, baca habis surah lah, bukan Yasin saja. Surah Yasin tu apa-apa dimintanya hajah oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajahnya keduniaan ataupun akhiratnya, mudah-mudahan diqabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ulama kita susun bahkan buat baca Yasin pula 3 kali pula. Apa tu? Ayatnya biar malam nisfu Sya'ban tu kita melebihkan di antara malam-malam yang lain. Kemungkinan malam lain kita baca Yasin juga cuma sekali je. Maka pada malam tersebut kita membaca sebanyak 3 kali. Maka ada masjid surah buat bacaan Yasin sebanyak 3 kali. Ada buat surah masjid buat tazkirah, kuliah dan sebagainya. Ada masjid surah buat sembahyang hajah ataupun bacaan tahlil dan sebagainya. Ala kulli hal, pada malam tersebut kerana kita mengetahui akan fadilah, akan kelebihan yang Allah Taala berikan kepada hamba-hambanya pada malam tersebut, maka semakin semangat buat amal ibadah. Begitu juga kita akan tepuh, kita akan temu, mudah-mudahan didoakan oleh imam. Pula kita doa pula, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kami pada bulan Sya'ban. Baki tak lama lagi bulan Sya'ban ni pas masuk kepada penghulu segala bulan Ramadan al-Mubarak. Alangkah sedihnya pada malam itu ada juga program-program yang melalaikan. Siap buat konsert, buat gapo dan sebagainya. Apa tu? Kadang-kadang dia tak tahu pucuk dia. Tak tahu malam tersebut malam diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara pucuknya lah. Ataupun dia tahu dah buat tak endah. Allah. Tahu dah malam tu malam mulia, malam lebih daripada malam sekala, akan tetapi dia lagi gaul antara lelaki dan perempuan, jogetnya, nyanyi dan sebagainya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita sendiri, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga anak kita, cucu kita dan sebagainya. Maka insya-Allah pada malam ni kesempatan nisfu Sya'ban lepas dah, dan kita akan bertemu kepada penghulu segala bulan Ramadan al-Mubarak. Bahkan katanya ulama, kemuliaan pada bulan Rajab baru ni, kemuliaannya berada pada awal malam, pada awal bulan. Awal Rajab itu diantaranya malam-malam yang diagungkan, malam-malam yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Bulannya Sya'ban berada pada pertengahannya. Kemuliaan bulan Sya'ban berada pada tengah-tengah. Lebih-lebih lagi pada 15 Sya'ban baru ni, nisfu Sya'ban. Pada bulan Ramadan al-Mubarak akan datang ni, kita masuk ni, iaitu kemuliaannya lebih daripada malam-malam yang lain, iaitu pada pengakhirannya. 10 malam terakhir itu lebih lagi daripada bulan hari-hari yang lain pada bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu pada akhir Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sungguh. Hak lain start daripada 1 Ramadan itu Nabi kita Muhammad sungguh dah, akan tetapi masuk kepada 10 malam terakhir kohab sungguh dia dengan ibadahnya, dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan masuk sahaja 1 Ramadan kita perbanyakkan amalan soleh. Maka oleh sebab itu malam ni kita sebut beberapa fadilah, beberapa kelebihan yang dinasihatkan oleh baginda Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, kerana sebaik-baik nasihat, sebaik-baik peringatan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka benda fadilah ini boleh baca dah kalau kira, terutama dalam kitab Fadilatul Amal. Ada sini tak? Fadilah amal. Ada. Maulana Zakaria yang Kandahlawi rahimahullahu taala. Faham? Orang puak-puak dakwah baca tu lah. Maka kitab tu bukan khusus pada puak dakwah. Maka kita juga bacalah. Cari tak romosa biada. Apa? Kerana Maulana Zakaria ulama besar yang agung, aulia Allah salihin, maka menyebut dalam kitab tu, masukkan daripada perkataan-perkataan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan fadilah-fadilah dalam satu-satu ibadah, kelebihan-kelebihan dalam apa jua ibadah, baik kelebihan semaya, baik kelebihan umrah, baik kelebihan haji, ataupun hak kita nak tepuh ni iaitu kelebihan as-saum, kelebihan bulan puasa itu sendiri, ataupun kelebihan orang-orang yang mengerjakan puasa. Supaya kita masuk dalam bulan Ramadan itu dengan hati yang puas hati. Maka dengan hati yang sungguh, hati yang puas hati, kerana kita mengetahui akan besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hadis-hadis yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya disebutkan pada bulan Ramadan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Samtu shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mudha'afun." Katanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Samtu shaimi tasbihun." Nih, di antara kelebihan bulan hak kita nak sapa kayak gini, mudah-mudahan gapo katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Samtu shaimi tasbihun." Diam orang berpuasa dihitungkan seperti mana dia menyebutkan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duk dia saja, tak buat gapo. Orang duk buat, kau duduk gapo, dia pun duk dia je. Seolah-olah seperti kan menyebut subhanallah, subhanallah. Bermaksud diam sahaja orang yang puasa itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala dia pula seperti mana orang yang menyebutkan subhanallah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeza dengan kita hari-hari yang biasa luar Ramadan al-Mubarak. Duduk pada luar Ramadan ni, bulan Syaban ni kita tak masuk lagi. Bulan puasa ni kita nak dapatkan pahala subhanallah, tak dapat, tidak, mesti kena sebut subhanallah, 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 baru boleh pahala tasbih tu. Kalau tidak, tak boleh duduk dia je lenggok ya. Orang sebut subhanallah, kita buat relax, tak jadi, tak boleh pahala subhanallah tu, melainkan kita sebut. Adapun bulan Ramadan al-Mubarak disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang diam sahaja ketika mana dia melakukan mengerjakan as-saum dihitung sebagai tasbih. Dan katanya Rasulullah, "Wa naumuhu ibadatun." Hak ni hak jeliga sikit Apa? Tidur orang puasa itu dihitungkan ibadah. Belagangi molek. Hak lain itu insya-Allah lah nak beramal lah, baca Qurannya, sedekah. Tapi hak ni hak belagangi nyambung ni. Bahawa orang yang tidur disebabkan penat puasa tu, letih puasa tu, mungkin start pada lepas subuh, tidur direct siapa kau nak buka baru bangun. Apa katanya dia? Naumuhu ibadatun. Kerana tidur orang puasa tu ibadah. Bukan ibadah tu makruh. Faham? Bukan tak semaya pula dalam bulan puasa. Ada juga pasal lagu tu. Puasa-puasa tapi tak semaya. Maka bolehlah pahala puasa dia tu. Akan tetapi maka ingat bahawasanya as-salatu imaduddin, semaya itu tiang agama. Maka jadi semaya, jadilah yang lain. Jadi semaya, kemas semaya, maka yang lain dipermudahkan oleh Allah dalam hisab yaumul qiyamah. Maka ayatnya dalam kelebihan orang yang berpuasa itu dikira orang yang tidur disebabkan oleh penat, kerja noreh ke, kerja pejabat ke, kerja gapo ke, jenera sebentar tengah hari tu, sejam ke, sejam lebih ke, bangun apa lepas pada zuhur jenera. Maka tidur orang yang berpuasa itu dihitungkan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa du'auhu mustajabun, dan doa-doa orang yang berpuasa itu dimustajabkan Allah, diqabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
hari sekala mudah-mudahan kita berdoa juga, mudah-mudahan kita harap dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi pada sepanjang Ramadan Al-Mubarak, siang malam pagi petang apa, banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dunia ataupun akhirat, lebih-lebih lagi akhirat. Minta Tuhan duduk kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta supaya dimatikan dalam husnul khatimah, minta Allah Subhanahu wa taala istiqamah di dalam kebaikan. Maka bab akhirat tu lebih lagi, kerana orang yang berpuasa itu dimustajabkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amaluhu mudha'afun, katanya baginda Nabi Muhammad, dan amalan orang-orang yang berpuasa dilipat kali gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bermaksud katanya ulama, iaitu amalan wajib, amalan hak fardu dah, subuh baik, zuhur baik, asar baik, maghrib baik, isya baik, hak fardu dah dilipat kali gandakan 70 kali lipatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun amalan-amalan sunat, maka diberikan pahala yang wajib. Amalan sunat ikut saja apa amalan sunat, start daripada sahur. Oleh sebab itu kita latih kanak-kanak, latih anak cucu dan sebagainya, bangun sahur. Kerok walaupun setengah air. Kerana katanya baginda Nabi Muhammad, fa inna fis sahur barakah. Bukan semata-mata bangun sahur tu wajib kena makan nasi dan sebagainya. Kita galip makan nasi lah, tapi nak ayatnya ajar terutama budak lah. Dah hak cek-cek tu memang tak bangun. Dah kalau tak gerak, hak gerak pun tak bangun dah. Malah tak lalunya dan sebagainya. Akan tetapi ajarkan, didikkan bagi anak-anak yang kecil, maka dengan bersahur walaupun dengan setengah air. Pas nak tidur pengen tidur semula, tak apa. Kau penting ajar dia dengan bersahur, kerana katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana sahur itu barakah walaupun dengan setengah air ataupun dengan buah kurma dan sebagainya. Maka apa jua ibadah sunat di dalam puasa di dalam bulan Ramadan dilipat kali gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti amalan-amalan yang wajib. Dia dapat pahalakan seperti ibadah-ibadah yang wajib. Maka oleh sebab itu mudah-mudahan kita tidak meninggalkan sembahyang sunat rawatib. Mai sunat rawatib ni tapi fardu, bermula daripada sebelum subuh, lepas pada tu sebelum zuhur, lepas zuhur 2 rakaat, ataupun lepas pada maghrib. Lepas maghrib mudah-mudahan kita tidak meninggalkan. Kita sendiri terutamanya nasihat buka puasa gapo dan sebagainya, maka semaya maghrib berjemaah, lepas pada maghrib semaya sunat ba'diyah tu walaupun dengan cara duduk. Malah nak bangun sekok perut misal kata, baru lepas makan nasi contoh. Maka amal buat 2 rakaat walaupun dengan duduk. Dan juga 2 rakaat selepas pada Isyak. Ini yang dikatakan sembahyang sunat, sembahyang kapit fardu yang apa? Muakkadah, yang sangat-sangat dituntut. 10 rakaat kan? Ada 22 rakaat sembahyang sunat kapit fardu ni. Katanya ulama ada 10 rakaat yang mana muakkadah. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur, selepas maghrib, selepas Isyak. 12 rakaat lagi yang tidak muakkadah, yang ghairu muakkadah. Sunat juga, boleh pahala juga, tapi tak lebih, tak sebanyak pahala muakkadah. Maka nak ayatnya paling malah, paling kurang beramal pada rawatib yang muakkadah sini. Bahkan katanya ulama, sembahyang sunat kapit fardu ni yang muakkadah tak leh nak lawa walaupun tarawih 20 rakaat. Sini 20 ji. 8. Setengah masjid buat 8, setengah masjid buat 20. Terserah. Lepas ni kita akan sebut tarawih. Faham? Nak ayatnya kadang-kadang mungkin tak jadi sini. Mudah-mudahan lepas pada orang semaya Isya, wisalah dan sebagainya. Lepas tu imam pun berzikir dan sebagainya. Minta maaf kita sebut ni, imam kalau boleh mudah-mudahan tidak meninggalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Mudah-mudahan. Faham? Tu. Walaupun lepas Isya, waktu-waktunya lepas Isya lah. Apa nak kejar tarawih ni? Kena hak 20 gak kau ngambat. Lepas nak kejar hak lepas tarawih ni pula. Colek kau gapo kau dan sebagainya. Maka sehingga start lepas Isya tu kadang-kadang minta maaf ni kita sebut. Sini mudah-mudahan tak jadi. Imam meninggalkan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Lepas pada tu berdoa dan sebagainya. Kadang-kadang dia duk relax ya.
tunggu. Mana demo tak semaya sunat? Tunggu tarawih lah lepas ni nyo. Ke 20 rakaat, 8 rakaat lepas ni tarawih lah. Maka kita tak salahkan ke dia kerana kadang-kadang dia tidak mengetahui kelebihan. Oleh sebab tu ulama-ulama jelas so kelebihan. Katanya ulama, sembahyang kapik fardu ni sama ada ba'diyah maghrib, terutama ba'diyah isya dan sebagainya, tak leh nak lawan, tak leh nak mengatasi fadilah sembahyang kapik fardu ni. Sembahyang kapik fardu ni tak leh nak lawan. Tamam, daripada sembahyang sunat tarawih walaupun 20 rakaat. Bermaksud semayat walaupun dia semayat tarawih 20 rakaat dah, tapi dia meninggalkan sembahyang kapik fardu ni rawatib, maka dia dia termasuk daripada golongan yang rugi. Faham? Maka kita lagi mana? Gomo dua-dua. Semayat kapik fardu mudah-mudahan kita tidak meninggalkan, pula kita tidak meninggalkan sembahyang sunat tarawih. Faham? Maka disebutkan bahawasanya mudah-mudahan amalan tersebut menjadi sebati dalam hati kita. Itu di antara riwayah yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan lagi katanya Rasulullah, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan la tamannat ummati an takuna sanah kulluha Ramadan." Katanya ulama, jikalau para manusia mengetahui akan kelebihan, akan keutamaan bulan Ramadan itu sendiri, kalaulah manusia kita tahu akan bulan Ramadan al-Mubarak, lebihnya, besarnya pemberiannya Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut, nescaya mereka akan menginginkan setahun penuh tu supaya dijadikan bulan Ramadan. Allah. Tengok. Kalau dia tahu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan pada bulan Ramadan, nescaya setahun. Bukan kata Ramadan saja. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rabi' Awal, Rabi' Akhir. Nak jadi bulan Ramadan belaka. Kerana tahu akan kelebihan, akan fadilah yang Allah Ta'ala berikan. Maka oleh sebab itu kita cerita salafun salih terdahulu, ulama-ulama terdahulu, 6 bulan sebelum daripada masuk Ramadan, dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, minta panjangkan umur supaya masuk kepada penghulu segala bulan Ramadan tahun ni." Bila start doa tu? Bermula daripada bulan sebelum daripada puasa lagi. Minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur masuk pada Ramadan al-Mubarak. 6 bulan selepas pada Ramadan. Syawal tu lah. Start daripada Syawal. Zulqa'dah, Zulhijjah. 6 bulan pula lepas pada tu. Minta supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, menerima segala amal-amal ibadah yang telah dia buat, yang telah dia lakukan pada puasa baru ni. Sama ada puasa tu sendiri ataupun ibadah tahajudnya baik, qiyamul lailnya baik, sedekahnya baik dan sebagainya, baca Qurannya baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima, ya Allah, 6 bulan lepas pada tu pula. Maka seolahnya ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, setahun tu ibarat puasa saja. Apa? Kerana saat ni baginda Nabi Muhammad sebut sendiri saat ni, kalaulah manusia tu mengetahui akan kelebihan, akan keutamaan pada bulan Ramadan, nescaya dia inginkan setahun tu keseluruhannya adalah bulan Ramadan al-Mubarak. Aman. Dan disebutkan ulama, ini perlu kita tekankan, perlu kita perhati, mudah-mudahan. Oleh sebab tu di antara satu sifat, di samping kita berdoa supaya Allah Ta'ala panjangkan umur, mudah-mudahan baik saya, baik ibu ayah semua, cik-cik, kita mengharapkan mudah-mudahan dipanjangkan umur. Dalam satu sudut, bila mana kita nak buat apa-apa ibadah, kita merasakan bahawasanya kemungkinan ibadah kita tu kali yang terakhir. Maka masuk pada Ramadan ni, merasakan dalam hati kita, puasa ni boleh jadi ngelah dah. Pasal tahun depan boleh tentu lagi. Kalau kita tentu saya masuk bisa dah. Maka boleh tentu lagi. Jumpa pula puasa ni. Maka mudah-mudahan dipanjangkan masuk puasa ni, maka kita rasa. Di samping kita mengharapkan kepada Allah, ya Allah panjangkan umur lah.
untuk taat dan sebagainya. Tapi dari satu sudut supaya kita semangat, supaya kita rasa naik semangat, naik sen kita kata buat amal ibadah, maka kita menyangka, kita merasakan kemungkinan puasa kita ni kali yang terakhir. Kerana ada di kalangan anak beranak kita puasa tahun lepas ada. Puasa tahun ni tak ada dia. Bahkan 2-3 hari baru ni pun ada yang meninggal. Kita pergi semai jenazah dan sebagainya, ada meninggal dan sebagainya. Tak ada nak masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka oleh sebab tu dalam satu sudut kita merasakan dalam hati kita kemungkinan terutamanya bulan Ramadan yang terakhir kita jumpa. Maka bila mana kita rasa sedemikian, lebih semangat, lebih sungguh dalam kita amal ibadah. Begitu juga kita mengerjakan as-salah, maka kita merasakan sembahyang Isya lepas ni kita akan sembahyang Isya. Maka kita merasakan kemungkinan semaya Isya kayak gitu menjadi semaya kali terakhir. Lagu mana semaya kita agak-agak? Lagu mana? Kayak kita ni semaya celah. Bobo nak boti, nak baca. Pas pergerakan pun nyop garu dan sebagainya, cucah mata pun duk main tengok cicak, tengok gapo. Maka hok jadi lagu tu kerana kita merasakan esok ada lagi. Dah lah esok subuh sekali lagi. Pas pula subuh pula esok ada lagi dan sebagainya. Oleh sebab tu kadang-kadang tak sungguh semaya tu sendiri. Maka kita merasakan, hadirkan dalam hati kita, esok paling ngelah dah. Boleh tentu lagi jumpa subuh esok. Maka dengan pergerakannya khusyuk, hudur dengan Allah, dengan bacaannya teliti, titik kening dan sebagainya, perbaiki sebaik mungkin dan sebagainya, kerana kita merasakan itulah kali terakhir. Maka dari satu sudut katanya ulama merasakan ibadah setiap ibadah itu merasakan kali terakhir supaya kita bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan. Dan di antara disebutkan bahawasanya dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ada ibadah-ibadah yang tidak ada di luar Ramadan. Ini perlu kita highlightkan. Ini kita perlu tekankan bahawasanya bulan puasa yang kita nak temu tak lama lagi, supaya kita rasakan ada ibadah tu tak ada pada bulan yang lain. Bermaksud tak seduk lenyap lah. Nak buat bulan lain tak ada. Pertama katanya ulama puasa tu sendiri. Puasa tu sendiri maka difardukan, diwajibkan oleh umat Islam ke atas umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa wajib sebulan setahun pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Seperti mana kita sebut, seperti mana kita dengar semua dalam ayat Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, maka bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut beriman, maka rasa hamba mudah-mudahan istiqamah dengan iman, dengan Islam dan sebagainya. Kutiba alaikumus shiyam. Bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, difardukan, diwajibkan ke atas kamu, katanya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab tu ulama dalam perbahasan fiqh, dalam perbahasan hukum hakam syarak, ulama meletakkan syarat-syarat wajib puasa gapria. Ada syarat-syarat sah puasa. Kerana katanya Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyam, telah difardukan ke atas kamu. Kamu tu siapa? Maka disyarahkan oleh ulama-ulama berkenaan dengan syarat-syarat sah. Di antaranya tak dapat tidak siapa-siapa nak puasa, nak jadi di sisi Allah mesti Islam. Adapun orang-orang yang kafir walaupun dia puasa, jadi dia tengok kita puasa ni baik outside dengan Cina, baik India, baik dan sebagainya, maka dia puasa. Hamba wajib nak puasa. Maka dia kata, saya nak puasa juga boleh puasa ni. Maka lagu mana? Tak sedut halal lah, biarlah dia nak puasa. Bermaksud puasa dia tu menahan lapar, menahan minum start daripada subuh sampailah maghrib. Maka hakikat sebenar boleh dak pahala dia tu puasa tu tak leh walaupun sekeping habu. Sebab tu ada orang kafir puasa. Bapa kadang-kadang kerana dia tahu puasa ni bagus, molek untuk kesihatan.
untuk perut kau, untuk kesihatan kau, untuk gapo dan sebagainya. Maka oleh sebab itu bibayah yang dirahmati Allah, di antara ulama highlightkan, ulama tekankan kita orang-orang yang mukmin bila mengerjakan amal ibadah terutama puasa ni, kita meletakkan benda yang tertinggi sekali, hak atas sekali. Apa? Iaitu merasakan perkara tersebut adalah perintahnya Allah Azza wa Jalla. Hak manfaat tu, manfaat keduniaan tu hak nombor 2 dah, nombor 3 dah. Hak petai lagi kita kena tak dalam hati kita bahawasanya saya berpuasa ni kerana menjunjung akan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Mengikut akan arahannya Allah, perintahnya Allah supaya berpuasa, maka saya turut. Lepas pada tu barulah kita mengetahui akan manfaat-manfaatnya. Maka kadang-kadang bila mana kita buat sesuatu adapun baik benda tersebut benda yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kadang-kadang bila mana dia dengar kajian, dia tengok dalam internet ko, dia tengok siapa-siapa ko kaji, misal kata as-siwak, kaji sugi. Hak je kecek pun tak ada juga masalahnya. Tu. Mengajar tu bukan main. As-siwak afdal siwak itu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik 70 kali sembahyang tanpa siwak. Maka ingat sugi tu, kayu sugi tu bukan beruh gigi orang tabligh. Bukan beruh gigi orang dakwah. Kita kadang-kadang main dek kita ni nampak orang sugi tabligh tu, dakwah tu, subhanallah. Tu buruh giginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mana sini ada batas siwak sehingga hak kecek ni pun tak ada. Maka oleh sebab tu ulama betul sungguh dia kata. Apa dia kata? Di antara sunanul mahjurah, antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Akhir zaman ini di antara sunnah banyak, antara sunnah-sunnah yang ditinggalkan adalah as-siwak. Faham? Tu. Kerana buruh gigi tu orang tak bawa, tak dalam poket, tak ada orang kita ambil buruh gigi daripada rumah tu tak sini, pas belum pada semaya gonyo. Tak tahu orang nak kata gapo, tak tahu dia tu. Bagus. Cuma rasa sebuah salah bawa buruh gigi. Akan tetapi katanya Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jikalau tidak memberatkan akan umatku, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan perwajibkan, aku akan perintahkan supaya benda tu wajib, benda tu fardu sebelum daripada mengerjakan as-salah. Faham? Maka nak ayatnya berat tak berat, penting tak penting benda tersebut, sehingga kalaulah tak memberatkan tu tengok perkataan Rasulullah. Nak ayat di antara sifat Rasulullah kepada umatnya, tak siwi umat dia tu rasa berat. Faham? Kalau tidak, Rasulullah petai lagi dia wajibkan sebelum daripada semaya siwak, sebelum pada semaya siwak. Faham? Akan tapi katanya Rasulullah, kalaulah tidak memberatkan akan umatku, nescaya aku akan perwajibkan as-siwak setiap kali hendak sembahyang. Faham? Maka oleh sebab itu benda as-siwak itu tempat kita ni tidak menjadi suasana, kita kata suasana. Kalau nak ke suasana ya. Maka berbeza di Yaman. Berbahaya. Berbeza di Hadramaut Yaman, tragis sekali lah. Pada pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi retep jalan di Hadramaut Tarim. Di situ bukan orang pandai kecek saja, bahkan amalannya lebih pada kecek. Beramal tu lebih pada kecek. Kita lah ni, ambo sendiri pun, saya sendiri pun kadang-kadang lebih kecek ya. Beramal belum tentu lagi. Maka nak tengok sana orang beramal sungguh, bukan orang-orang awam. Kerja kau berikutlah, nego kau gapo, bukan ustaz, bukan kelas-kelas ustaz, bukan kelas-kelas tok guru. Beramal dengan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Tu. Maka ayatnya bahawasanya puasa itu sendiri iaitu ibadah yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan ada dah masjid salihin pada luar ni menceritakan mengenai hukum hakam syarak berkenaan dengan as-saum. Kerana kita sebut dah syarat-syarat utama dalam satu-satu ibadah mesti tak dapat tidak dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-amal. Bahkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkan dalam kitabnya, dalam Sahihul Bukhari, meletakkan bahawasanya berilmu, kena ada ilmu dulu sebelum daripada kita beramal. Bermaksud bukan beramal tu dengan hawa nafsu ataupun beramal tu dengan ikut-ikutan.
Orang tak makan kita tak makan juga, orang tak minum kita tak minum juga, tanpa menjaga dengan perkara-perkara dengan rukun, ataupun perkara-perkara yang makruh, ataupun perkara-perkara yang membatalkan as-saum. Tamam. Maka nak cerita hukum hakam syarak, mudah-mudahan ada dah masjid ni. Tamam. Baik syarat sah dia kena cakna, baik syarat wajib dia, baik rukun-rukun dia. Rukun puasa ni dua je ibu bayar. Pertama sekali adalah niat. Tamam? Niat. Niat pula disebutkan bahawasanya apa-apa jua niat, bagaimanakah cara niat dan bilakah waktu niat. Maka ini yang perlu kita ajar, didik anak-anak kita, cucu kita dan sebagainya. Tamam. Pertama mengetahui akan niat. Tamam. Niat pula tahu bilakah waktu niat. Faham pula bagaimanakah cara niat. Pertama sekali bilakah waktu niat. Dalam puasa yang wajib, puasa yang fardu, seumpama puasa Ramadan, seumpama puasa qada, seumpama puasa nazar, seumpama puasa kafarah, maka katanya ulama niatnya disebutkan tabyitun niyah, bermula daripada terbenamnya matahari maghrib. Bermula masuknya maghrib, orang azan maghrib, Allahu akbar, boleh dah mula niat. Sampai ke bila? Sehinggalah sebelum masuk waktu subuh. Itu puasa yang wajib, puasa hak wajib. Puasa Ramadan ni wajib lah. Maka start daripada mengorek sehingga orang sebelum azan subuh tu wajib kena niat, mesti tak dapat tidak dalam mazhab kita Syafi'i wajib niat. Bila niat tu? Setiap malam. Kalau ada 30 hari 29 malam lah. Faham? Hak wajib kita kena niat. Faham? Tu. Mula daripada start subuh, start menggerik sampailah subuh. Faham? Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat. Tu. Bukan ada di kalangan kita ni banyakkan puasa pada bulan Syaban ni boleh ni. Maka nak puasa lah ni 18 Syaban. Dah lepas pada pertengahan. Maka lepas pada pertengahan dibahaskan oleh ulama-ulama berkenaan dengan bagaimanakah hukum bila mana berpuasa selepas pada pertengahan bulan Syaban. Maka ulama kata tak boleh nak puasa, bahkan tak sah dia puasa, melainkan beberapa keadaan. Pertama, dia ada rutin dah. Puasa apa? Ambo puasa Isnin Khamis. Maka lepas pada pertengahan Syaban pun mari dah Isnin. Mari 17 dah. Lepas pada pertengahan dah. Maka boleh tak dia nak puasa kemarin Isnin? Boleh. Pas Khamis dia nak puasa? Boleh. Apa menjadi rutin dah, menjadi tabiat. Maka tabiat itu katanya ulama cukup dengan sekali sahaja dia berpuasa. Bermaksud malam nisfu Syaban jatuh pada satu malam Ahad. Satu malam Ahad baru ni. Maka dia puasa Khamis sebelum tu. Okay, Senin Khamis sunat ke? Maka dia puasa Khamis sebelum tu. Maka dia boleh puasa lepas pada pertengahan pun boleh puasa Isnin Khamis sehingga habis Syaban. Pertama. Yang kedua, kalaulah dia mempunyai puasa qada. Ni orang puas terutamanya. Pas pada Syawal tak si nak qada lalu, duk perang sampai Syaban. Allah baru teringat nak qada, ada 3 hari lagi. Lepas pada tengah Syaban dah, boleh puasa dah? Boleh. Bukan wajib pula dia puasa, bukan tak sah dah, wajib pula dia puasa kerana menyelesaikan hutang dia itu pada Ramadan yang lepas. Kalau tidak kena ganda pula. Faham? Maka itu di antaranya. Ataupun disebutkan jikalau seseorang tersebut bermula puasanya pada 15 Syaban. Pada 15 Syaban. Hari Ahad baru ni. Satu malam Ahad tu, malam nisfu, malam 15. Hari Ahad baru ni dia start puasa. Ahad dia puasa, Isnin kemarin, Selasa hari ni, Rabu. Boleh tak nak puasa gitu bermula daripada 15? Boleh. Tetapi kalau dia terputus, start daripada Ahad baru ni kan, 15, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu dia tak puasa. Orang ajak bawah banyak ni, orang ajak situ, orang ajak sini sebagainya. Maka Rabu tak puasa, dia nak puasa Khamis semula. Tak boleh dah katanya ulama. Tu. Bermaksud start daripada 15 boleh. 15, 16, 17 sehingga habis. Tak apa. Tapi jangan putus. Kalau putus nak sambung semula tu,
diharamkan, lagi tak sah dia berpuasa. Tu. Maka mengetahui akan hukum hakam berkenaan dengan as-saum. Maka ayat tadi beza puasa niat puasa dengan sunat. Niat puasa sunat bermula daripada maghrib sehinggalah zuhur esok. Lamalah. Puasa wajib start daripada maghrib sampai subuh ya. Adapun puasa sunat boleh dia nak niat lajak waktu niat tu sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Ini di antara peristiwa yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ketika waktu duha. Nah, kalau kita agak pukul 9 ke pukul 8 ke pukul apa, maka Rasulullah tanya, "Ada apa-apa makanan yang aku boleh makan, yang boleh makan?" Katanya ummahatul mukminin, isterinya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tak ada ya Rasulullah." Kalau bini kata lagu tu, kita lagu mana agak Allah ni kak. Nah, paling-paling tidak. Dia buat gapo-gapo, nak koyak tak ada terus. Katanya Rasulullah, tengok akhlaknya Rasulullah, mudah, simple. Idzan asum. Kalau begitu aku puasa. Cerita apa? Cerita Aisyah apa? Ikutlah ummahatul mukminin sebut, tak ada ya Rasulullah. Katanya Rasulullah, idzan asum. Maka katanya Rasulullah, kalau begitu aku berpuasa. Maka ulama mengambil istinbat bahawasanya niat puasa sunat boleh lajak sehinggalah sebelum daripada zawal, sebelum daripada masuknya waktu zuhur, dengan beberapa syarat. Yang pertama, mesti dia niat tu sebelum masuk zuhur. Pertama, sebelum zuhur. Kalau lepas zuhur tak boleh dah. Walaupun puasa sunat tak boleh. Yang kedua, tak bolehlah dia nak tam kedaras lepas pada subuh tu. Tak boleh dia nak makan sesuatu sebelum daripada zuhur tu. Contoh pukul 11 baru teringat, hari ni hari Senin weh, ataupun hari ni hari Ashura, ataupun hari ni 10 Syakban misal kata, sunat puasa hari ni, nak puasa. Maka boleh nak puasa? Boleh kalau dia tak makan apa-apa sesuatu sebelum daripada tu. Hak ni kalau teh pukul 8 tu nasi khabu 2 pinggir dah. Pahai tebeng pula segelah baru telitah nak puasa tak jadi hijau dah. Kenyai dah sedap alik demo tu. Maka itu di antara perbahasan hukum hakam syarak berkenaan dengan as-saum. Maka ayatnya sipir dia tadi dalam mazhab kita Asy-Syafi'i wajib niat setiap malam akan tapi ulama menyatakan mustahabun, disunatkan bagi seseorang itu niatnya mengikut akan mazhab Malik. Niat sebulan. Apa faedah niat sebulan tu? Niat awal pada puasa tu, malam mula-mula tu niat aku nak puasa sebulan Ramadan. Niat hak tu pas niat dalam mazhab kita Syafi'i setiap malam aku nak puasa Ramadan esok hari. Faham? Maka faedahnya dua, ibu ayah ya. Yang pertama iaitu jikalau kita ada terlupa. Bukan saja tak teringat ni, tak ingat sungguh. Malam-malam Ramadan tu terutama ngelah